Pada jam ini bukan sahaja kita bersama dengan tetamu yang kita hubungi secara langsung di studio, tapi juga di lokasi kita bersama dengan editor kami iaitu Nazri Kahar. Pada ketika ini saya difahamkan bersama dengan penganalisis politik juga saudara Mojibu untuk kita fahami. Haji Nazri, tadi kita dah bincangkan bersama dengan Prof. Kita bercakap soal bagaimanakah sentimen rakyat di bawah sana dan sebagainya. Prof nyatakan bahawa bukan satu ataupun dua rasa, tiga rasa sudah pun ada di peringkat bawahan. Bagaimana pandangan Haji sendiri yang sudah pun turun menyaksikan, menyelami denyut nadi rakyat ini, dan juga boleh juga tanyakan saudara Mujibu mungkin. Haji Nazri. Terima kasih Najib dan Fizi di studio Awani. Prof Ulung kata macam makan sekap tiga rasa. Bagaimana cita rasa pengundi di Melaka untuk pilihan raya negeri ke-12 negeri Melaka, Fizi, dan juga tapi bukan ikan kerapu di Langkawi yang viral itulah. Okey, yang penting sebelum saya menemu Bual Mujibu ada di sebelah kanan saya ini, kita nak mengungkap sikit ketibaan calon-calon untuk N15 Pengkalan Batu ini. Bermula dengan sekitar jam 8 pagi tadi sudah pun sampai calon daripada Pengerusi Perhubungan Negeri Parti Putra iaitu Profesor Dr. Muhammad Alwi Sari. Sudah pun berada di dalam Dewan Bestari pada ketika ini. Jam sekitar 8.45, Saudara Muhammad Danish Zainuddin, calon dari Pakatan Harapan mewakili parti DAP, dengan penyokong dan pencadangnya datang dengan berbusana baju Melayu merah. Amat menarik dan agak confuse juga. Biasa baju merah ni ada orang UMNO ataupun Bersatu, tetapi Danish menggunakan baju Melayu merah dan begitu segagak sekali datang untuk membawa borang pencalonan dengan SOP yang dikenakan. Sekitar 8.47 pagi tadi, Saudara Muhammad Azruddin Muhammad Idris, calon dari Bersatu Perikatan Nasional dengan penyokong dan pencadangnya, merupakan Ketua Bersatu bahagian Hang Tuah Jaya, datang dengan berbusana baju Melayu juga. Dan sekitar jam 9 pagi, yang berbahagia Datuk Hajah Kasum Nordin, merupakan calon UMNO Barisan Nasional yang merupakan juga Ketua Wanita UMNO bahagian Hang Tuah Jaya, yang datang dengan penyokong dan pencadang untuk membawa borang pencalonan dan sekarang berada di Dewan Bestari Aikro ini. Dan sekitar jam 9.10 pagi, penyandang N15 Pengkalan Batu ini, YB beliau iaitu Datuk Nur Hisam Hassan Bakti, dahulunya DAP, kemudian bebas dan sekarang bertanding atas tiket bebas sampai dengan penyokong dan pencadang. Tapi yang menariknya, Datuk Nur Hisam buat press conference dahulu di sekitar kawasan Dewan Bestari ini. Biasalah Datuk Nur Hisam suka berbicara, suka bercakap dengan reporter, dengan media, dan sempat dihampiri oleh media sekitar 5 ke 10 minit. Tetapi apapun, nampaknya kita menunggu pengesahan daripada pegawai pengurus pilihan raya untuk Dewan Bestari di N15 Pengkalan Batu ini, pengesahan calon-calon yang akan bertanding pada 20 hari bulan ini. Nampaknya apa yang kita jangkakan, makluman yang kita sedia maklum sebelum ini, 5 calon yang akan bertanding, nampaknya kelima-limanya sudah menghadirkan diri di Dewan Bestari untuk N15 Pengkalan Batu ini. Tetapi apa yang menarik, Najib, Pengkalan Batu ini satu simbol bagaimana demografi Malaysia juga, kerana demografi populasi pengundi sekitar 20,000 lebih pengundi ini adalah datang dari pelbagai kaum, majoriti Melayu, etnik kaum Cina yang agak signifikan, begitu juga etnik India dan juga pelbagai kaum yang lain. Dan kawasan-kawasan yang berada di kawasan ini pastinya sinonim dengan Melaka, seperti Bukit Piatu, Bukit Palah, Serindit dan sebagainya. Beberapa pusat daerah mengundi ini merupakan tempat tumpuan semua calon, kerana pada 2018, DAP ketika itu Datuk Nur Hisam menang sekitar 2,756 undi. Dan kawasan ini merupakan kawasan tradisi DAP. Sejak 2013, dahulunya dikenal dengan Don Bacang, dan pada 2008 juga DAP menang di bawah banner DAP di Don Bacang ini. Jadi ini merupakan satu pertarungan multi corner yang akan kita lihat pada 20 hari bulan. Jadi untuk memberikan sedikit analisis bagaimana demografi Pengkalan Batu, boleh kita gambarkan juga di kawasan Parlimen Hang Tuah Jaya. Di sebelah itu rakan kita Firdaus Azil di kawasan Bukit Katil, Saudara Adli Zari, mantan Ketua Menteri, dan juga di Don Aikro, dan juga beberapa don lagi, iaitu sekitar
di DUN N18 iaitu DUN Air Molek di bawah Parlimen Hang Tuah Jaya. Jadi Mujibu, sila saudara Mujibu Abdul Muiz, penganalisis politik dari UiTM Seremban Negeri Sembilan. Mujibu, bagaimana dari aspek pemantauan pagi ini, dan nampaknya kita menunggu pengesahan daripada pengurus pilihan raya untuk Dewan Bestari N15 Pengkalan Batu. Apa yang kita sedia maklum, 5 calon yang akan menghantar borang penamaan calon sudah pun menghadirkan diri, dan tumpuan pastinya kepada Datuk Nur Hisham, YB beliau, dan dengan karakter yang begitu ataupun unik sekali sepanjang menjadi Esko Negeri Melaka dan juga Adun Bebas sebelum ini. Jadi apa yang boleh kita jangkakan untuk N15 Pengkalan Batu dan juga don-don lain di bawah Hang Tuah Jaya dan juga sekitar hari penamaan calon di Melaka pada pagi ini untuk 28 don? Ya, secara umumnya saya melihat penamaan calon berjalan lancar, cuma barangkali sebagai sebuah pilihan raya dia tidaklah semeriah sepatutnya kerana perkataan raya tu tidak menggambarkan seperti mana yang kita jangkakan lah, kerana SOP tidak ada perarakan beramai-ramai, dan juga barangkali sepanjang tempoh pilihan raya ini kempen itu tidak dapat dilangsungkan dengan sepatutnya. Jadi parti-parti politik terpaksa menggunakan kreativiti dan menggunakan sepenuhnya teknologi bagi berkempen. Sudah tentu yang paling menarik pada PRN Melaka pada kali ini adalah multi-corner contestation yang kita jangkakan. Walaupun pada awalnya ramai yang mengatakan 3 itu sudah pasti, tetapi yang kita perhatikan mungkin kita akan menyaksikan 5 ataupun lebih pertandingan. Jadi secara umum kalau kita lihat di Pengkalan Batu ini, seperti mana yang kita maklum, dia berada di bawah Hang Tuah Jaya, di mana salah satu parlimen yang dikuasai oleh Pakatan Harapan sejak daripada 2013 lagi ya. Apatah lagi dengan Dun Bacang ini, seperti mana yang Haji katakan tadi, demografinya sangat terbuka ya, komposisi kaumnya juga sangat seimbang, maka kawasan-kawasan ini dipenuhi dengan residensi taman dan sebagainya, maka pengundi-pengundi itu barangkali cenderung untuk memilih DAP seperti mana yang kita tahu sebelum ini Dun Bacang dan menjadi Dun Pengkalan Batu, mengekalkan momentum kemenangan DAP yang begitu besar, sekitar 2,000 undi lebih. Dan ketika ini kita menyaksikan bagaimana incumbent itu yang awalnya diwawarkan akan mewakili PH, tetapi ia tidak berlaku dan akan bertanding secara solo. Maka kita juga menyaksikan apakah YB Dato' Nur Hisham ini mampu untuk menarik, seperti mana yang kita dimaklumkan tinjauan saya semalam mengatakan barangkali karakter beliau itu menggambarkan itulah orang Melaka. Ya, dikatakan kalau nak tahu orang Melaka, hawaunya orang Melaka itu begitulah beliau. Tetapi dari sudut perkhidmatannya boleh dipuji kata orang sekitar sini ya, kerana beliau dalam bab menolong, turun padang, itu memang berlaku. Malah ada yang saya bertemu ramah katanya kalau meminta tolong, kalau ingin meminta bantuan, beliau akan terus melakukan bantuan itu tanpa berlengah lagi, dan beliau akan mencari jalan supaya perkara itu diselesaikan. Jadi barangkali ini perkara yang menjadi kelebihan kepada beliau semasa berkhidmat menjadi exco, menjadi wakil rakyat di sini, tetapi mungkin tidak di-highlightkan. Tapi barangkali pengundi di sini lebih faham tentang perkara itu. Cuma itulah dalam konteks pilihan raya di Malaysia, barangkali agak sukar untuk kita melihat mana-mana calon yang datang dengan parti bebas itu untuk menang, kerana trend pengundi masih lagi melihat kepada parti sebagai satu jaringan keyakinan bahawa ini lebih sesuai dalam konteks politik di Malaysia dan seterusnya membentuk kerajaan dan pentadbiran. Bagi calon DAP menampilkan calon baru, 2 orang calon baru untuk pilihan raya negeri ini, salah seorangnya berada di Pengkalan Batu, iaitu saudara Muhammad Danish Zainuddin, anak muda datang daripada DAPSI ataupun Pemuda Sosialis Parti DAP dan alumni UiTM. Jadi begitu menarik, berwarna-warni, dan begitu juga untuk don lain sepanjang pilihan raya negeri ke-12 Negeri Melaka. Ada Nana di Sungai Rambai, Dr. Akmal di Melimau, Dira Abu Zahar di Rim. Begitu juga ada calon-calon dari Perikatan Nasional, dari PAS dan juga dari PKR. PKR seorang alumni daripada University of London di Don Rim kali ini. Jadi kita akan menunggu pengesahannya sekitar jam 11 petang 10 pagi apabila pusat penamaan calon ditutup. Jadi kemunculan calon-calon baru ini, adakah ia akan menjadi satu excitement
walaupun dalam keadaan yang suram ketika pandemik, SOP yang ketat dikenakan oleh pihak MKN, KKM dan juga SPR dan juga kegusaran rakyat negeri Melaka untuk turun beramai-ramai mengundi dan sasaran SPR sekitar 70% itu. Adakah dengan penampilan ramai muka-muka baru ini yang dikatakan bakal menukar wajah politik Melaka dan juga menggambarkan apa yang akan ditampilkan oleh parti pada pilihan raya umum ke-15 nanti? Ya, saya rasa ini satu penyataan pada parti bahawa mereka embrace kepada perubahan, terutamanya dalam konteks setting apa yang kita panggil sebagai politik baru itu, salah satunya adalah meremajakan kembali politik negara dengan darah-darah baru. Tapi dalam konteks di Melaka ni yang saya perhatikan adalah mereka ini walaupun baru dipertandingkan, tetapi kebanyakan mereka bukanlah yang baru. Mereka adalah sosok-sosok yang sudah dikenali, Dira Abu Zahar, Dr. Akmal, begitu juga dengan Danish dan sebenarnya mereka ini sudah lama berkecimpung dalam politik tempatan di negeri Melaka, tetapi barangkali tidak dipertandingkan. Dan kita boleh beri kredit kepada setiap parti yang bertanding kerana hampir 80% ke 85% itu mengembukan muka baru, dan barangkali ini adalah satu isyarat kepada negeri-negeri lain juga bahawa keperluan kepada pembaharuan peremajaan, terutamanya melibatkan mereka yang muda di dalam pembuatan dasar dan juga pentadbiran kerajaan itu sudah berlaku. Sebagai contoh, bagaimana calon Pakatan Harapan daripada PKR yang berusia 21 tahun. Barangkali saya berpendapat beliau ini belum pernah mengundi pun, tetapi sekarang ini sudah dicalonkan dan bertanding bagi mewakili parti Pakatan Harapan. Ya, secara umum saya rasa ini satu perkara yang baik dari sudut pendemokrasian, dari sudut engagement dan juga perluasan ruang partisipasi kepada generasi muda itu bukan sekadar diberikan ruang dalam penyertaan di peringkat parti politik, tetapi juga diberi peluang dalam peringkat yang lebih besar sebagai pembuat dasar kelak. Okey, kita recap sedikit di mana kami berada ni, Mujibu. Kita berada di Dewan Bestari Aikro. Sebelah saja MITC. Kalau anda biasa ke Aikro di MITC, kami berada di seberang jalan ini, Dewan Bestari, merupakan pusat penamaan calon ataupun PPC N15 Pengkalan Batu. N15 merupakan sebahagian DUN yang berada di bawah Parlimen 137 Hantua Jaya. Selain daripada itu di Bukit Katil, N17, N16 di Aikro sebelah sana dan juga N18 di Air Molek. Jadi 20,819 pengundi bakal menentukan siapakah calon mereka dan sasaran pihak SPR untuk mendapatkan lebih sekitar 70%. Kalau angka Mujibu pada 2018 PRU ke-14 di sini 86.5% turn up untuk keluar mengundi. Jadi sekali lagi kita mengharapkan anak Melaka, orang Melaka yang layak mengundi turun ke Melaka walaupun ini bukan pilihan raya yang mereka inginkan. Apa yang kita sudah analisiskan hampir sebulan ini, tetapi inilah masa depan anda 5 tahun. Sebagai anak Melaka, saya rasa bukan calang-calang pilihan raya kali ini. Bukan untuk esok lusa, tetapi 5 tahun. Siapakah yang akan menjadi ketua menteri anda, esko anda dan juga polisi-polisi yang akan ditadbir oleh kerajaan negeri yang baru. Jadi bagaimana kita dapat menarik ke semua pengundi berdaftar turun beramai-ramai pada 20 hari bulan? Ya, kita faham dengan kekangan semasa dan juga pengalaman yang ada selepas pilihan raya negeri di Sarawak yang berlaku ketika pandemik itu barangkali sedikit menggusarkan dan melunturkan motivasi bagi turun mengundi, tetapi orang di luar terutama pengundi dan juga warga Melaka harus faham bahawa keputusan yang dilakukan di kotak undi itu akan menentukan nasib mereka untuk 5 tahun. Dan satu tindakan yang mengatakan bahawa protes untuk tidak mengundi disebabkan apa yang berlaku di dalam pilihan raya ini barangkali adalah sesuatu yang kurang bijak, kerana mengundi itu juga sebenarnya adalah satu benda protes. Tak kiralah parti mana pun yang diundi, tetapi undi yang berharga itu memberikan satu isyarat kepada orang di atas sana bahawa kami juga memerhatikan, kami juga ni dan kami akan menggunakan kuasa ini untuk menghukum anda sekiranya anda tidak melakukan apa yang sepatutnya dilakukan, apatah lagi dalam keadaan sekarang ini dengan tekanan pandemik, dengan himpitan
kesulitan ekonomi yang berlaku disebabkan impak pandemik itu begitu terkesan dengan negeri Melaka ni yang bergantung harap dengan industri pelancongan dan juga perniagaan kecil-kecilan, maka industri ya, maka perkara-perkara ini barangkali boleh diterjemahkan dalam kotak undi untuk memberikan satu isyarat bahawa kami sebenarnya memerlukan anda. Sudah-sudahlah berpolitik ini, maka ini keputusan kami, hormatilah pada kali ini. Jangan lagi melakukan lompat parti dan peralihan dan sebagainya, kerana kestabilan kerajaan itu menentukan kemakmuran ekonomi dan dasar-dasar yang mapan baik daripada kerajaan maupun pembangkang itu perlu digambling di Dewan Yang Mulia itu bagi membolehkan polisi dan juga tindakan kerajaan yang baik untuk memajukan negeri Melaka dan juga memakmurkan kembali ekonomi rakyat. Okey, akhir sekali 1 minit sebelum saya kembali kepada Najib dan juga Fizi. Peranan SPR untuk mempromosi, memberi publicity yang terbaik untuk Pelaraya Negeri Melaka. Nampak agak perlahan reaksi SPR dan SOP yang tidak berapa jelas. Jadi mungkin ini dalam masa 2 minggu ini perlu diberi perhatian bagaimana menggalakkan rakyat Melaka turun mengundi 20 hari bulan. Ya, saya rasa kita tidak boleh meletakkan tanggungjawab itu kepada SPR semata-mata, kerana kita juga harus ada kerjasama daripada agensi lain. Walau bagaimanapun saya berpendapat barangkali SPR sudah melakukan yang terbaik dan memberikan segala ruang yang sepatutnya, dan juga ada juga kekangan-kekangan tertentu yang barangkali SPR di luar jangkauan kuasa mereka. Tetapi saya memberikan kredit kepada SPR kerana mampu menjalankan satu pilihan raya negeri dalam keadaan yang begini, dan barangkali barangkali ada kerjasama dan juga penjelasan daripada SPR tentang perkara-perkara ini bagi membolehkan semua pihak tahu. Dalam masa yang sama juga barangkali ini cabaran kepada parti politik untuk menggunakan segala medium elektronik, media sosial bagi membolehkan kempen yang terhalang disebabkan SOP itu untuk mempromosikan dan juga berkempen secara kreatif bagi menarik dan memancing pengundi masing-masing. Ya. Terima kasih Mujibur Abdul Muiz, pensyarah sains politik dari UiTM Seremban Negeri Sembilan. Dan setakat ini itu sahaja dahulu Najib dan Hafizi. Kita masih menunggu waktu akhir 10 pagi proses penamaan calon di Dewan Bestari AICRO untuk N15 Pengkalan Batu. Jadi saya Nazri Kahar kembali kepada Hafizi dan juga Najib di studio.